Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak anak bulan. Nak raya lah lagi. Baik. Apapun terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya kasihi, lagi saya hormati, yang bahagia Datuk Seri Rohani. Masya Allah, pertama kali bertentang mata tu. Saya di JAKIM sebenarnya. Dipinjamkan ke TV Al-Hijrah. Jadi jangan-jangan dapat mai ke LPPKN. Tapi ini pertama kali saya dapat bertentang mata dengan Datuk-Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya datang ke sini. LPP minggu depan. Kemas esok lusa. Esok Intan. Semalam JPTS. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Semalam. Jadi merata dah. Polis pun pi masuk bahagian perancangan blok. Penduduk bahagia kan kita ni kan. Saya dipahamkan begitulah, penduduk yang bahagia untuk membahagikan mereka yang duduk di rumah masing-masing. Kita doakan moga-moga usaha kita juga diberkati. Baik, Datuk Seri, Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tak nak ambil masa panjang sebab saya tahu tuan-tuan bukan berkira tentang saya, tapi tuan-tuan duk kira kurma berapa biji, air berapa balang. Sabar tuan-tuan. Mengambil masa hanya lebih kurang setengah jam je, boleh ke? Minta izin kan Datuk Zina dan juga tuan-tuan dan puan-puan, dan kita penghujung nanti kita buat sikit tahlil ringkas hajat daripada tuan rumah. Jadi kita cuba tunaikan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawa Ramadan ini ibarat tetamu yang istimewa. Cuba kita tengok di dalam Al-Quran, daripada surah yang pertama kita baca dan tadabbur surah Al-Fatihah sampai surah terakhir surah An-Nas, 114 surah. Mana ayat di dalam Al-Quran yang Allah cerita tentang Ramadan? Ustaz, kami bukan hafal Quran, Ustaz. Kami hafal rumah. Kami ni lembaga penduduk. Kan? Jadi kami ni menghafal dan juga mengetahui tentang masalah rumah tangga. Okey. Kebanyakannya dalam surah Al-Baqarah. Soalan saya yang kedua. Kita dalam bulan puasa kan kita baca Quran kan? Datuk Seri kan? Datuk Seri, Datuk, kita buat kan, kita tadarus bersama dengan kumpulan kita masing-masing. Dalam banyak-banyak ayat pernah kita jumpa nama bulan-bulan Islam. Dalam banyak-banyak ayat kita pernah jumpa nama bulan-bulan Islam. Boleh sebut dekat saya tak? Apa nama bulan Islam yang tuan-tuan jumpa di dalam ayat Quran? Ramadan. Aiwa, ni memang macam Quran ni. Ni kalau tahu ni memang macam Quran lah. Hak belakang tu macam tak apa nak dengar. Depan ni dengar sebab mereka baca Quran. Hak belakang tu mereka mungkin dengar Quran kot, mereka tak baca. Tak Ustaz, jangan macam tu Ustaz. Selain daripada Ramadan ada tak nama bulan lain? Ada Syawal lah. Ni yang buat bid'ah ni. Rosak Quran tu. Mana ada? Ada tak ayat Quran tentang Syawal? Kalau tahu tentang Syawal, saya rasa ayat dalam surah Baqarah cerita tentang Ramadan, tapi Allah cerita tentang menghabiskan dan menamatkan puasa sepenuhnya dalam Ramadan, itu ada. Walitukmilul iddah walitukabbirullah. Sempurnakanlah iddah tempoh puasa, walitukabbirullah, dan besarkan Tuhan. Itu tanda hari raya. Ada, tapi tak sebut Syawal. Siapa sebut Syawal tadi? Takut dia cipta Quran baru ni. Gurau je tuan-tuan. Saja menguji. Tuan-tuan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quran hanya disebut satu nama bulan Islam, iaitu tadi Ramadan. Kenapa sebut Ramadan? Sebab sudah pasti ada keistimewaan. Allah tak saja-saja letak. Contoh paling mudah tuan-tuan, kalau kita tengok bulan Rejab yang lepas, rata-rata kita akan dibawa penceramah cerita tentang Isra' Mi'raj. Dalam ayat Isra' Mi'raj, ayat pertama surah Al-Isra' itu, Allah sebut dua lokasi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah sebut dua tempat ni? Something special dengan dua tempat. Allah tak saja-saja letak. Isu hari ni di bumi Palestin sebab ada peristiwa berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa. Ada keistimewaan dan ada tumpuan
Kenapalah bangsa Yahudi, kenapalah Nasrani, kenapalah orang Islam berebut sangat nak ambil Palestin dan nak mengekalkan Palestin sebagai sebuah negara berdaulat. Ada cerita di sebalik kisahnya. Baik, kita tak nak cerita bab Rejab ni Datuk Seri. Lagi dia lama pula. Saya orang bagi masa setengah jam. Kalau saya boleh, saya akan ceramah sampai esok. Tak apa. Cuma mereka dah duk kira-kira dah tentang masa. Baik. Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maafkan saya orang Perlis. Jadi dia cakap dengan ramai bahasa utara, faham tak faham, angguk je lah tuan-tuan. Hadap je lah orang kata. Baik. Kalaulah tadi nama Ramadan disebut di dalam Al-Quran, mesti ada sesuatu yang istimewa. Ya, kita tahu kerana dengan Ramadan umpama satu ketibaan yang dinanti. Bahkan kalau kita istilahkan seperti seorang tetamu yang sangat-sangat kita ridui. Kalaulah hari ni contoh macam saya tadilah tuan-tuan. Ya, saya datang, orang pun tak kenal siapa ni, atas bawah kan. Lencana tak ada, lentek tak ada, name yard tak ada. Daripada mana orang ni kan? Tapi sebab dah disambut, oh ni ustaz jemputan. Tuan-tuan, kalau saya contoh, orang pun tak kenal, orang pun tak sambut, orang pun tak layan, orang pun tak hirau saya ni. Ibarat saya ni macam tak ada apa-apalah. Maksud saya datang ke sini. Bayangkan Ramadan, lebih-lebih lagi. Bukan saya tak apa Datuk Seri. Orang layan tak layan, duit mereka bayar dah. Saya balik lah sekali lagi. Tu cerita dia, bagus HPPKN tu. Dia bayar awal. Bagus, saya suka ni kali mai pula, saya suka. Saing borang tu dapat. Ui, seronok. Oh, jarang macam ni. Tak apa tuan-tuan. Yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya manusia biasa, tapi Ramadan umpama tetamu yang amat-amat kita nanti. Kalaulah Ramadan kali ini sampai kepada kita, tapi kita tak ambil ibrah, tak ambil pengajaran, seolah-olah macam tak hirau pun Ramadan, rupanya kita sebenarnya tidak mengetahui keistimewaan yang Allah letak di dalam Al-Quran nama Ramadan, dan Ramadan tiba membawa keistimewaan untuk kita, tapi kita rasa tak istimewa sebab Ramadan macam tidak ada apa-apa bagi kita. Contoh, ayat Quran Allah sebutkan menerusi surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Subhanalladzi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allah bagi tahu kepada kita, wahai orang yang beriman, telah ditetapkan ke atas kalian untuk melakukan ibadah puasa seperti mana yang telah ditetapkan kepada umat sebelum kamu. Moga-moga kalian semua beroleh takwa. Itu ayat. Tuan-tuan, kalau kita baca, biasa. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan semua kita tadabbur, Datuk Seri, Datuk-Datuk semua kita tadabbur, tuan-tuan faham tak maksud apa yang Allah sebut? Allah cerita untuk siapa? Allah cerita tu untuk siapa ayat tu? Orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman? Oh, tak mengaku rasa macam takut nak mengaku angkat tangan terus tuan. Kita tuan-tuan nak sebut kita semua adalah orang Islam, betul? Betul Tok Sri Kita semua orang Islam, tapi tak semua orang Islam mempunyai iman. Betul atau tidak? Ustaz, mana ada ustaz, kami ada iman ustaz. Kalau orang ada iman, dia sudah pasti akan mengikut apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Tapi berapa ramai boleh buat macam tu? Nampak? Orang yang Islam tak semestinya sempurna iman. Tapi orang yang ada iman, sudah pasti dia adalah Muslim. Orang Islam. Sebab tak semua orang Islam dapat menghidupkan gaya hidup sebagai seorang yang beriman. Dia takut pada Allah, dia jaga tata cara. Tambah-tambah ni kita duduk dalam sektor yang menjaga hak awam. Macam-macam tanggungjawab atas kita. Betul Tok Sri? Satu benda kita buat, kita ambil daripada harta awam. Bayangkan macam mana tuan-tuan nak hadap di hadapan Tuhan, nak menjawab satu persatu. Kan? Saya hari ni duduk di bahagian penyiaran lah Tok Sri. Jadi banyak benda, mereka kata patuh syariah. Ustaz, TV hijrah betul ke Islamik? Tengok ada drama lelaki perempuan berlakon. Dah nama drama tu. Habis tu kalau tak berlakon, nama apa? Berlakon lah tu. Nasib Ustaz Nabil pun berlakon. Apa tak pernah tengok kan? Tok Sri, saya pernah berlakon Tok Sri dengan Cik Ta. Nampak. Peli nampak daripada peli dah. Cik Ta. Mereka tak tahu saya pernah berlakon 2010 ke 2011. Lama dah lah. Masa tu tak silap drama bersiri tajuknya Aku Terima Nikahnya. Saya bukan terima nikah dia. Sebab masa saya berlakon tu Datuk Seri, bini duduk sebelah. Bini risau. Bini saya nombor 1 lah. Sebab nombor 2 belum ada lagi. Saja cerita lah. Baik.
Itu pernah dengan cerita. Tahun lepas, saya pernah terlibat dengan drama bersiri di Astro Ceria. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan tak kenal saya. Saya pergi sekolah-sekolah, saya pergi menaksah, surau, masjid, budak-budak main berlari. Ni ustaz lah. Saya pun, ustaz. Ni Ustaz Badrul. Bila mana nama aku Badrul? Rupanya dalam rancangan tu, tuan-tuan buka balik search dekat Astro, nama rancangan adalah Salam Family. Salam Family. Tuan-tuan tengok yang berlakon dengan tu adalah Pok Ya Chong Chode pun ada. Dalam tu lah. Saya jadi selingan ustaz. Mereka nak slang bahasa utara, Tok Sri. Jadi saya kena cakap bahasa macam kampung saya lah. Jadi berlakonlah dengan budak-budak. Okey, tinggalkan tentang budak-budak tu tuan-tuan. Cerita tentang Ramadan saja nak bawa. Kalaulah kita faham bahawa Allah sedang mengangkat kedudukan kita semua. Kita ni ada iman. Nampak ni? Depan kita ada makanan tak? Ada tak tuan-tuan berebut nak makan lah ni? Sebab saya beriman ustaz. Ya. Cuba kalau bulan bukan puasa. Menjelang hari raya. Atas, bawah, depan, belakang semua promo. Belasah makan. Dia tak kira ada hak duk ceramah ni. Betul? Hak duk ceramah ni pergi mana? Kambing tinggal kepala pun tak ada dah rasanya. Sebab duk kira belasah je makan. Hak yang ceramah ni, ya Allah, bilalah aku nak habis ceramah ni. Faham? Sebab kita puasa, nampak? Kita beriman sama-sama. Kita tunggu sampai buka puasa. Itulah tandanya Allah menghargai setiap kita. Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau begitu, bayangkan tetamu yang datang, sudah pasti kita sebagai orang yang menyambut, kena sambut dengan sambutan yang baik. Kena open pintu kan, buka pintu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk. Kita pelawar. Tuan-tuan, itu ibaratnya. Kalau Ramadan itu adalah tetamu. Dan bayangkan, tetamu ni datang bukan tangan kosong. Tetamu datang bawa barang. Barangnya banyak. Apa yang dia bawa? Salah satunya disebut oleh Nabi SAW. Iza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidati syayatin. Bila masuk saja bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga. Ditutup pintu-pintu neraka. Diikat, dikekang, dibelenggu para syaitan. Saya tengok tuan-tuan macam tak ada masalah, tak ada emosi, tak ada perasaan mendengar. Tuan-tuan, berdiri. Mau nampak lah ni. Datuk Seri minta maaf tuan berdiri. Cukup mereka tak nampak. Kan? Bayangkan itu adalah satu saranan yang baik daripada Nabi SAW supaya kita kena rasa bangga dan bahagia kerana bulan ini salah satunya bulan yang dibuka pintu syurga. Bererti tuan-tuan dan puan-puan mudahnya kita untuk masuk syurga. Itu pun tuan-tuan macam tak mau masuk je. Cuba bayangkan kalau kita katalah Sogo buka 24 jam. Saya rasa LPPKN ni kosong. Duduk balik. Sebab sana ada tempat ustaz. Seronok promosi 24 jam. Bayangkan Ramadan 24 jam untuk kita. Dan 24 jam tu peruntukannya Allah bagi kat kita peluang untuk masuk syurga dengan mudah. Dan wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Maksudnya tak ada dah kita ni chances mana-mana kita nak gatal-gatal tangan nak buat dosa, nak masuk neraka. Tak dah. Tapi bayangkan masih ada manusia mensia-siakan waktu. Seolah-olah syurga yang dibuka, dia tak nak masuk. Neraka yang ditutup, dia menunggu. Wal'ayazubillahi min zalik. Ini saranan. Sebab tu kalau orang yang gembira, dia rasa tetamu istimewa ni, dia akan rasa, dia appreciate sungguh. Dia akan menghargai setiap momen dalam bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan nak buka puasa ni, cuba senyum sikit. Jangan senyum kat makanan tu, senyum kat saya. Senyum kat makanan tu memang tuan-tuan akan makan. Senyum kat saya. Tanda gembira dengan kabar yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu yang Nabi sebut tentang kelebihan bulan Ramadan. Seolah-olah tetamu kita bawa, ni berita gembira. Kamu semua akan masuk syurga. Bagus adik tu. Syurga. Bagus. Tuan-tuan, puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Izinkan saya untuk kita tengok sekejap. Saya nak tanya soalan pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Soalan saya, pintu syurga ditutup. Tapi bila dia dibuka? Sebab dah tahu tadi. Bagus. Seorang je yang dapat intipati ayat hadis ni. Hak lain macam blur lagi. Sebab tu dia tak rasa. Satu, keadaan pintu syurga dibuka masa bila? Ramadan. Satu lagi,
Pintu syurga tak dibuka. Pintu syurga tertutup. Tak ada siapa boleh masuk syurga. Dan syurga bukan untuk dimasuki sekarang ni. Tak ada siapa boleh masuk syurga. Sebab tu satu hadis lagi Nabi sebut. Dalam satu hadis yang disebut oleh Nabi SAW dalam riwayat Allah SWT, saya tak ingat. Anas bin Malik ke Talha bin Ubaidillah. Nabi sebut, uqtiyat li ummati khamsu khisal fi syahri Ramadan lam yu'taha abadun min ummati khuluf. Ila akhir hadis panjang. Hadis tu Nabi sebut, Allah kurniakan kepada umat aku, umat Nabi Muhammad, 5 perkara yang tak dapat umat sebelumnya ketika bulan Ramadan. Salah satunya ialah famis saim atyabu min, satu yang Nabi sebut, mulut orang puasa bau harumnya lebih harum daripada kasturi. Tuan-tuan pun dengar cerita Ustaz Nabi kata tadi ni, pergi beli perfume kasturi cium. Wangi no? Tak wangi pun. Lepas tu pergi buat test pula. Hang, macam aku nak test. Ustaz kata bau mulut kita ni macam kasturi. IJN jawabnya. Sakit jantung tu tuan-tuan. Jangan. Ni di sisi Allah orang yang puasa, bau kita ni memanglah fizikal kan, bau benda tak bau sonok dan enak. Tetapi di sisi Allah hanya yang menilainya adalah Allah. Yang kedua, setiap waktu dalam bulan Ramadan syurga dihiasi untuk kita. Seolah-olah bidadari dalam syurga duk menanti mana penghuni-penghuni syurga nak masuk. Sebab bukan waktunya lagi, kerana dihiasi oleh sebab kita telah melalui satu fasa mentaati perintah Allah dengan puas. Sebab tu tuan-tuan kena gembira. Janganlah puasa-puasa ni macam mentoya. Macam masalah je tuan-tuan, relax lah. Kerja juga, saya pun kerja juga 24 jam. Dan kalau tuan-tuan balik saat lagi, kita tarawih. Habis tarawih pukul 10.30. Lepas tu tidur. Lepas tu bangkit pagi pukul berapa? Pukul 5. Lepas tu masak kan. Mereka masak. Bukan orang perempuan, mereka masak lelaki. Bagus, 5. Saya, Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan, saya kena bangun pukul 3. Paling lewat pukul 3. Paling awal pukul 2.30. Awal sangat Ustaz. Ya, sebab pukul 3 sampai pukul 6, saya akan terlibat dengan satu program TV di Indonesia. Datuk Seri, nama program tu Aksi Asia. Dia macam pencetus rumah, imam muda lah, apa semua tu lah. Dia ada peserta daripada Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Singapura, Brunei dan juga Thailand. Dia ada 6 negara. Alhamdulillah kita ada 4 partisipan, 4 peserta. Setakat ni seorang dah gugur, tinggal lagi 3. Tuan-tuan doa 3 orang lagi. Da'i Raisyah, ni Ustazah Raisyah. Yang kedua, nak habis masalah. Ya, baik. Yang kedua, Da'i Hakim. Yang jadi pengacara Tanyalah Ustaz. Seorang lagi Ustaz Aiman daripada Selangor. Dan seorang lagi Ustazah Hatira daripada Sabah. Tapi dah tewas dalam pusingan kedua. Battle yang kedua dia dah tewas. Sebab challenging memang bagus. Daripada 6 negara tu saya juri daripada Malaysia. Hujan. Guru. Macam soalan bagus no? Dia ada set dah masa. Supaya timing, supaya standby untuk berhenti. Masya Allah. Bagus. Kalau selalunya saya pergi tempat-tempat lain, dia ada hint-hint lain. Antaranya adalah Shopee. Antaranya. Ni tiba-tiba bunyi guru. Masya Allah. Bagus. Baik Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Sebagai mengakhiri apa yang saya nak sebut ni tuan-tuan, apa yang kita boleh ambil istifadah berkenaan dengan Ramadan. Ramadan ini datang dengan penuh kemuliaan. Allah ini bagi pada kita Ramadan supaya kita diangkat darjat daripada beriman menjadi takwa. Bahkan kita yang puasa, Allah nak hapuskan dosa. Jadi tuan-tuan, banyakkan istighfar, terutama di penghujung waktu kita puasa ni. Sebab Nabi sebut, salah satun la turaddu da'watuhum. 3 jenis golongan manusia yang tidak ditolak doa mereka. Salah satu, al-imamul adil. Macam kita punya pengurusi, macam kita punya ketua-ketua bahagian. Dan untuk setiap kita yang menjadi ketua keluarga, kita adalah ketua, imam, dan kita kena berlaku adil. Moga-moga doa kita mustajab. Yang kedua, al-mazlum. Orang yang dizalimi. Siapa yang dizalimi tuan-tuan? Nak angkat tangan tak mau angkat tangan. Ada orang zalim saya Ustaz, kata kat saya Ustaz, mentang-mentang saya ni boyot Ustaz, dia kata saya boyot. Tak apa, jangan mengaku kat orang, rugi, habis pahala. Dan yang ketiga kata Nabi, as-saim hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Jadi sepanjang kita tu jaga mulut daripada berkata yang tidak elok, bahkan sebutlah yang baik-baik. Tuan-tuan mintalah apa saja. Saya jumpa dengan seorang pakcik tu, dia kata, Ustaz, saya nak minta tambah Ustaz. Tambah? Pakcik minta tambah apa? Nak minta tambah rumah, tambah rezeki, tambah anak.
Lagi pakcik, tambah bini. Dia lah kata, saya kata, oh, ada hati kat pakcik no. Orang lelaki je Tok Sri. Tanyalah siapa-siapa pun. Ada yang tak wani tambah. Semua nak tambah. Tok kan? Tambah kan? Tapi tak tambah hak lain lah. Tambah hak lain lah Tok. Ada rezeki dia tambah. Sebab ada sebelah lagi kacau lagi. Tak boleh balik. Baik. Datuk Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Apapun yang saya nak sebut sebagai terakhir. Tuan-tuan ingatlah bahawa Ramadan yang datang memang tiap-tiap tahun tak pernah miss. Tak pernah tertinggal tempoh waktu yang Allah tetap, pasti Ramadan akan tiba. Tapi tuan-tuan, kita belum pasti akan tiba ke Ramadan yang akan datang. Maka ambillah muhasabah. Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir bagi kita, dan mungkin malam ni ataupun saat lagi ni mungkin peluang terakhir kita nak duduk sekali sama-sama buka puasa, dan mungkin tarawih adalah malam terakhir. Esok orang tolong sembahyangkan untuk kita pula. Hari ni jom kita baiki siap-siap. Mungkin ada hajat, mungkin ada impian, mungkin ada cita-cita. Ustaz, saya nak jadi orang baik Ustaz. Buatlah kebaikan. Hatta kalau kita ni contoh ni, tengah-tengah duduk sambil tengok saya ni, doa-doa yang baik-baik. Allah Ustaz, moga Ustaz bertambah rezeki, moga Ustaz bertambah bini, moga Ustaz minta doa. Saya amin je lah kalau tuan-tuan minta doa kan. Doa, minta. Jangan, alah Ustaz ni cakap pandai. Orang nak makan, nak buka puasa, yang kau ni duk kacau ayat bala dengar corok. Tak pasal marah kat abang tu tengah duk kacau ayat oren tu. Tak apa bang. Gurau je bang, kacau. Tak apa. Jangan jiwa kacau sudah. Dah masa dia tuan-tuan, sejam lagi tuan-tuan. Oi, dia time ni memang time critical. Cuba bayangkanlah kalau tuan-tuan tengah duduk tidur ni, saya tengah ceramah, tiba-tiba Allahu Akbar, bangkit terus. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk terus ke rumah. Sebab dia ingat azan tu adalah azan sembahyang. Contoh, sebab tu saya tak mau azan. Baru ni saya ceramah dengan Ustaz Abdullah Khairi. Saya tanya dia, Ustaz tak mau tokah tak? Ni pakat duk lena. Dia kata tak payah tokah apa. Tokah waktu ni habis pala puasa aku. Dia pun tahu buat benda yang sia-sia. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maka kesempatan kita berada, mungkin ni dah masuk 10. Malam ni malam 11. Berarti 10 fasa pertama sudah pun meninggalkan kita. Moga-moga kita punya amal 10 ni yang terbaik. Tinggal lagi 19. Mungkin 20. Tuan-tuan, puan-puan, Datuk Sri, Datuk, semua kita jom azam. Pertama, kekalkan istiqamah kita dengan amal-amal yang wajib. Wajib ni memanglah kena buat. Tapi kadang-kadang dia culas sebab penghujung waktu. Sampai kadang-kadang Tok Sri, saya tanya orang dia buat kerja macam saya ni lah. Ustaz tak sempat Ustaz, kita kerja, masa berkejap Ustaz. Sampai boleh tak Ustaz, kalau boleh saya nak jamak sembahyang. Saya kata jamak? Siapa nak jamak? Takut tak sempat Ustaz. Buat kerja sampai dekat waktu asar, tiba-tiba nak sampai dah. Saya kata janganlah macam tu. Jamak ni hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Musafir, uzur dan sebagainya. Oh Ustaz, tak boleh Ustaz. Sebab saya dengar seorang tu Ustaz tu kata, dia kata boleh buat jamak. Tapi bukan jamak takdim, bukan jamak takhir. Habis tu, jamak takdan. Jamak takyah tak buat langsung. Jamak takdan. Tong hujung-hujung tu baru dia dan. Awal tu takdan, dia jamak tong takdan tu. Faham tak? Dia takdan awal waktu. Janganlah macam tu. Supaya kita disiplin. Sebab tu kalau masuk bulan Ramadan, cuba tanya tuan-tuan. Buka puasa hari ni pukul berapa? Jangan lajak seminit, jangan kurang seminit. Betul? 7.26. Nampak tu? Lepas hafal. Cuba tanya bulan lain. Sampai ke sudah asal 7.35 kot. Hak belakang 7.48. La ilaha illallah. Masuk pukul nak masuk isyak dah. Sebab kita bukan menghafal waktu. Tapi bayangkan masuk Ramadan seolah-olah kita didisiplinkan dengan waktu. Betul? Allah membetulkan balik fitrah, alignment kita, balancing kita. Sebab sebelum ni kita rasa sembahyang kemudian tak apa. Rupanya Allah nak didik kita buka puasa. Lepas buka puasa, betul? Bukan bisa orok. Ada Ustaz. Mana macam tu Ustaz? Ni mana orang warga LPPKN semua ni? Warga yang sihat. Betul? Kalau ada tu memang daripada planet Pluto lah kot no. Tak ada lah sini insya-Allah. Moga-moga selamat kawan-kawan kan. Niat azam. Maka yang pertama, kekalkan dengan ibadah wajib. Yang kedua, cuba stamina kita untuk samakan, stabilizekan, bagi ia bersama berturutan untuk kita buat ibadat-ibadat sunat macam tarawih, macam baca Quran, macam sedekah dan perkara-perkara sunat yang lain. Tuan-tuan, tolong bagi jadi ia adalah benda yang boleh kita stabilkan. Jangan awal memuncak, hujung kita kan, sebab tarawih ni awal Tok Sri penuh masjid mana-mana tempat. Kan macam kita ni bagus sebab buka puasa awal waktu. 10 pertama, cuba buat malam terakhir.
Malam 28, malam 29, siapa nak mai? Saya pun tak mai. Sebab balik kampung dah. Faham? 28, 29 Ramadan. Tuan-tuan duk mana? Balik kampung dah. Elok buat awal-awal. Saya nak kalau boleh stamina kita sama. Jadi tuan-tuan, kekalkan stamina baca Quran, sedekah dan sebagainya. Dan yang ketiga, tolong perbanyakkan istighfar. Ya, moga-moga kita yang banyak istighfar, Allah lembutkan hati kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita dan Allah tautkan hati kita kerananya, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada diri saya. Mohon maaf Datuk Seri, Datuk, tuan-tuan dan puan atas ketelanjuran bahasa maupun mungkin gurauan ataupun kata-kata yang mengguris hati dan jiwa. Selamat Hari Raya awal lagi. Mohon maaf dipinta juga. InsyaAllah jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.